Salam Malaysia Madani bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 27 November. Berita Pagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Latihan dan kursus akan disediakan bagi membantu para pekebun kecil lada mengadaptasi pertanian pintar menggunakan internet kebendaan IoT. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ini bagi menggalakkan peningkatan pengeluaran lada pada masa akan datang. Menurut Datuk Seri Fadilah, usaha itu antara yang giat dilaksanakan oleh agensi-agensi di bawah kementerian itu untuk membantu para pemain industri di bawah sektor komoditi. Ini yang dilaksanakan oleh semua agensi kita. Bukan saja LADA tapi semua agensi akan memberi technical support, advice untuk migrate menggunakan teknologi baru. Dan latihan akan diberikan, sudah pasti. Di samping sokongan dan sebagainya. Datuk Seri Fadilah berkata demikian kepada pemberita selepas program trek komoditi zon Sarawak di rumah asal warisan kampung Begu Padawan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Fadilah berkata Sarawak merupakan negeri pengeluar lada terbesar di Malaysia dengan keluasan tanaman sebanyak 8,007 hektar atau 98% yang melibatkan seramai 38,260 orang pekebun. Katanya, anggaran pengeluaran lada negara adalah sekitar 30,000 tan metrik setahun. Bahagian Serian merupakan kawasan pengeluar lada kedua terbesar di Sarawak dengan jumlah pekebun berdaftar seramai 7,643 orang dan melibatkan keluasan 1,486.4 hektar. Beliau turut berkesempatan mengadakan lawatan ke kebun lada milik pekebun lada Nugi Suoi yang mula diusahakan pada 2020 dan keluasan tanamannya kini telah menjangkau sekitar 0.25 hektar yang meliputi 400 pokok lada matang dan 100 pokok lada baharu dengan varieti lada yang ditanam antaranya varieti kucing, semenggo aman dan semenggo emas. Dasar Kerajaan Sarawak yang progresif di bawah kepimpinan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng telah memacu pembangunan di negeri ini. Timbalan Premier merangkap Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian berkata SUPP telah berjuang bersama rakan lain dalam gabungan Parti Sarawak GPS untuk menyokong dan menonjolkan setiap dasar yang dilaksana. Oleh itu, beliau mahu ahli-ahli SUPP termasuk seluruh rakyat terus memberi sokongan padu kepada agenda pembangunan kerajaan Sarawak mencapai negeri maju menjelang 2030. Datuk Amar Dr. Sim berucap pada persidangan perwakilan tahunan SUPP di Kuching. Persidangan itu dihadiri kira-kira 250 ahli SUPP seluruh negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, mahu melihat kawasan Asajaya, khususnya Kampung Tambirat, menjadi sebuah destinasi yang mampu menarik kehadiran ramai pengunjung dari luar. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya berkata Kampung Tambirat terkenal dengan makanan serta kuih-muih tradisional selain gerai penjajah yang sering dikunjungi penduduk setempat mahupun pengunjung luar yang melalui kawasan tersebut. Oleh itu, beliau percaya penganjuran pelbagai aktiviti seperti festival makanan tradisional dan acara kebudayaan akan dapat menarik kehadiran ramai pengunjung ke kawasan itu. Ia sekaligus menyumbang kepada peningkatan pendapatan penduduk setempat. Tambahnya, Pusat Penjajah Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS Tambirat boleh dijadikan lokasi jualan produk tempatan selain sebagai tempat penganjuran pelbagai acara menarik. Datuk Seri Abdul Karim berucap pada penutupan program aspirasi serumpun seni budaya Melayu di Pusat Penjajah MPKS Tambirat di Samarahan. Program 2 hari itu anjuran bersama Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak dan Jawatan Kuasa Pusat Penjajah MPKS Tambirat. Pembinaan jambatan kedua Sungai Limbang bakal memacu pembangunan di kawasan seberang Bandar Limbang selain akan menghubungkan Limbang dengan Brunei Darussalam. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata projek yang sedang dilaksanakan dengan kos RM188 juta itu dijangka siap pada November 2025. Alhamdulillah, saya senang hatilah contractual matters dah selesai lah dan sekarang kontraktor sudah melaksanakan iaitu ke mana
Holding Kemenang Holding sekarang melaksanakan jambatan ini, rasanya insya-Allah lancar pembinaan, dan sekarang ni progres dia adalah antara 55 ke 60% lah pada masa ini maybe higher, tapi I put it daripada pandangan saya dalam 55 ke 60% dan dijangka siap dalam the new completion date ialah pada November 2025 lah. Katanya projek itu apabila siap kelak akan memberi banyak manfaat kepada penduduk dan menarik lebih ramai pelancong Brunei datang ke Limbang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau perkembangan projek berkenaan di Limbang. Persatuan Dayak Miri diseru terus melaksanakan program-program kebudayaan dalam usaha memartabat, memelihara serta menjaga adat dan budaya kaum Dayak untuk generasi akan datang. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snordin Lawan berkata, program-program ini seperti kelas tarian ngajat, kelas bertabuh dan kelas gendang pampat bagi komuniti Dayak khasnya di Miri. Malah, penglibatan kanak-kanak berusia 7 tahun hingga 12 tahun juga membuktikan sokongan ibu bapa dalam usaha menjaga dan memartabat adat resam dan budaya kaum Dayak. Beliau berkata demikian pada Majlis Malam Kebudayaan Persatuan Dayak Miri di Miri. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Susan Clement. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN merupakan peneraju utama pembangunan kekeluargaan di Malaysia. Pengerusi LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, pelbagai usaha dilakukan untuk memastikan LPPKN akan terus relevan dalam usaha memacu agenda kependudukan, perkahwinan dan kekeluargaan. Jelasnya, ia dilakukan melalui penyelidikan, perkhidmatan dan program pembangunan keluarga yang inovatif ke arah kemakmuran bersama. Dalam pada itu, katanya LPPKN Negeri Sarawak terus menunjukkan komitmen dalam menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk program kemahiran keibubapaan, pemantapan perkahwinan, kaunseling keluarga, pusat remaja dan kesihatan keluarga yang merangkumi semua lapisan masyarakat. Datuk Seri Rohani berucap pada majlis sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan peringkat negeri Sarawak yang disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri di Kuching. Pelbagai aktiviti dilaksanakan bersempena sambutan tersebut termasuk Kasih Family Fun Walk, Karnival Kasih Keluarga, Sukan Rakyat dan Perkhidmatan Pusat Keluarga Bergerak. Kepelbagaian etnik dan budaya akan sentiasa diselitkan dalam penganjuran program dan sambutan di daerah Sebauh. Ia sebagai daya tarikan dan penglibatan pelbagai pihak termasuk dari dalam dan luar negeri Sarawak. Demikian menurut Pegawai Daerah Sebauh William Manggoi. Di Sebauh ini dalam tiap-tiap apa-apa program yang kita anjurkan, kita coba untuk memasukkan, untuk menerapkan semua kebudayaan dan kita tunjulkan pelbagai, sama ada dari segi pakaian ataupun tarian. Dan kita percaya ini adalah salah satu tarikan. William memberitahu Sebauh mempunyai daya tarikan hasil sungai seperti udang galah dan ikan tapah yang turut menjadi identiti dan tumpuan masyarakat khususnya bagi peminat aktiviti memancing di Sungai Kemena. Penganjuran Pesta Sebauh pula yang melibatkan lumba bot laju dan kayuhan perahu panjang merupakan acara yang amat dinantikan penduduk serta peminat sukan air. Beliau berkata demikian pada perasmian Pesta Tanglong dan Kebudayaan Sebauh di Bintulu yang disempurnakan Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Datuk Saharudin Abu Sohod. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Vanessa Mering, dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.